Dalam edisi Berita Plus minggu ini, kami bawa anda mengenali lebih dekat tentang permainan yang popular dalam kalangan orang dewasa. Wartawan Nur Fazira Azman membawa anda ke dalam dunia permainan dan animasi Jepun dan permainan yang menghidupkan watak-watak dunia fantasi dalam dunia nyata. Ayuh kita saksikan. 成功 Inilah video TikTok yang menjadi tular baru-baru ini sehingga mendapat 1.3 juta tontonan. Video yang dibuat naik pencipta kandungan TikTok Farah Nur Azra membuat suara watak kartun Jepun atau anime itu juga mendapat hampir 300,000 tanda suka. Jumlah pengikut akaun TikTok Farah turut melonjak secara mendadak dengan lebih 200,000 pengikut baru dari Singapura, Malaysia dan Indonesia. Ia mendorong Farah yang mempelajari bahasa Jepun secara sendiri memanfaatkan pengaruh media sosialnya untuk permainan video penstreaman Valorant. Saya sebenarnya suka gaming tu dah lama. Tapi sejak saya buat TikTok tu untuk buat suara watak-watak anime Jepun, saya pun rasa mungkin is good if saya try live streaming juga. So can reach out to lebih banyak penonton dan fans. Pereka produk alas taman-taman permainan berusia 26 tahun ini yang juga minat pada cosplay melakukan penstreaman pada waktu malam sehingga digelar hijabi streamer dan cuacukan Killjoy. Kalau saya tak ada kerja projek yang penting untuk harus dihabiskan, saya akan stream almost every weekdays. So setiap Senin sampai Jumaat, saya stream malam lepas kerja. Saya stream sampai 2 jam. Namun beliau akur menjadi seorang pencipta kandungan online bukan sesuatu yang mudah. Beliau pernah terkilan dengan komen-komen negatif di ruangan komen akaun TikToknya. Ada komen ni dia kata, awak ni sangat merinding, delete je lah TikTok aplikasi tu. Lagi satu ada orang ni kata yang ni orang live streamer mesti tak ada kerja lain nak buat. Mesti cuma duduk rumah, lepak kaki, main game, lepas tu nak minta duit, hantar duit donation tu semua. Namun beliau tidak gentar kerana penstreaman turut menjana pendapatan sampingan kira-kira $400 sebulan. Ia juga membuka peluang kolaborasi dengan syarikat-syarikat ternama seperti Razer dan Sony Production. Berbeza dengan para penggiat cosplay yang memainkan watak dalam anime, penggiat live action roleplay Singapore Lab SG pula mencipta watak mereka sendiri. Lab sebenarnya bermula di luar negara pada tahun 1970-an dan semakin popular pada tahun 1980-an, terutamanya di Amerika Syarikat, Eropah dan Australia. Lab SG mempunyai 200 anggota berbilang usia dan bangsa. Para peserta mengenakan kostum dan cuba menghidupkan watak-watak mereka dalam dunia nyata sambil meniru persekitaran dunia fantasi. Kami mengadakan sparring. Untuk sparring, anggap ia sebagai penampuran pedang dan senjata latex macam gini dengan penjelasan dan peraturan yang mudah difahami. Kadang-kadang kami melakukan semua aktiviti itu dalam satu acara. Kadang-kala ia boleh menjadi sedikit ganas, tetapi dengan peraturan keselamatan yang ditetapkan, pemain kami selalu dikawal. Sebagai seorang gadis dan salah seorang ahli termuda dalam hobi ini, saya bersaing dengan ahli yang lebih berpengalaman dan cergas dengan kerap berlatih dengan mereka dan mendapatkan nasihat daripada mereka. Ada pemain seperti Ilyas Suratmin yang cuba memainkan watak seorang pahlawan Melayu. Saya melakukan watak seorang pahlawan yang merantau di mana-mana negara. Apa yang menarik sekali pasal saya boleh berkenal dengan berbilang kaum dan juga pengalaman dan latar belakang mereka. Dan saya mertabatkan anak Melayu sejati. Selain sparring, Lab SG turut menganjurkan kegiatan lain seperti mendaki dan perkemahan. Semua kegiatan dibuka kepada sesiapa yang berusia 16 tahun dan ke atas.
Kita beralih ke kabar dunia di mana kali ini kami paparkan sebuah pameran gambar di London. Pameran Black Venus ini mengajak orang ramai merubah tanggapan lama dan stereotip masyarakat mengenai kaum wanita berkulit hitam. Mencabar stereotip demi mencerminkan pelbagai realiti kehidupan wanita berkulit hitam. Inilah matlamat kurator pameran gambar Black Venus, Cik Andrea Emelif. Dari kecil lagi, Cik Andrea berkata beliau jarang sekali melihat gambar-gambar wanita berkulit hitam menjadi ikon. Kalau mereka digambarkan pun, ia mengikut tanggapan orang ramai yang tidak semestinya benar. Justru, lahirlah idea bagi pameran gambar wanita berkulit hitam ini. Terdapat lebih 40 gambar kontemporari di pameran ini, termasuk gambar-gambar yang menampilkan wanita berkulit hitam seakan-akan ikon-ikon sejarah seperti Marilyn Monroe. Ini adalah antara cara wanita berkulit hitam memberikan suara kepada pandangan mereka berkaitan piawai kecantikan dan bagaimana mereka lazimnya dilupakan setelah sekian lama tidak diendahkan dan dikecualikan daripada ruang-ruang awam termasuk bidang seni. Suara lantang artis dan pencipta seni berkulit hitam akhirnya kedengaran dan mendapat perhatian ramai. Saudara, destinasi kali ini pula membawa anda ke kawasan luar bandar England di mana para penduduknya bergelut dengan perkhidmatan bas yang semakin berkurangan. Malah saudara, menurut satu laporan baru, lebih 25% khidmat bas di kawasan luar bandar England sudah tidak lagi beroperasi sepanjang 10 tahun lalu. Apakah sebabnya dan bagaimana ia meninggalkan kesan ke atas para penduduk? Khidmat bas 64 ke Shrewsbury di barat England merupakan laluan paling sibuk. Tidak hairanlah memandangkan ia adalah satu daripada hanya 2 laluan bas yang menyediakan khidmat bagi para penduduk di kawasan itu. Bagi ramai penduduk, ia adalah satu-satunya khidmat pengangkutan yang membawa mereka ke tempat kerja. I was waiting for the bus to come back at Shrewsbury and I was standing with the students and they said sometimes it doesn't turn up, and it didn't turn up the 1:15. So I had to wait till 2:15 then. It's not dependable. I mean, we have problems with hospitals, hospital appointments, you can't, there's no buses for that. Menurut pihak berkuasa, jumlah perkhidmatan bas di kawasan luar bandar England kini berada di paras terendah. 90% daripada laluan bas di sini dibiayai oleh majlis tempatan, tetapi ia tidak menerima dana tambahan di peringkat nasional. Jabatan Pengangkutan Britain menyatakan ia sudah membelanjakan $4.5 bilion Amerika sejak tahun 2020 dan berikrar untuk memperuntukkan dana baru bagi kawasan luar bandar. Kicau di media sosial telatah seorang kanak-kanak yang menjadikan kolong blok sebuah flat HDB seolah-olah seperti gelongsor air. Kami bawakan cara kreatif budak ini nikmati zaman kanak-kanaknya. Berbekalkan air dan sebatang mop sudah cukup untuk membuat kanak-kanak ini terhibur tatkala bermain seorang diri. Dalam sekelip mata, kolong blok flat HDB ini bertukar menjadi seakan-akan gelongsor air. Kreatif, kanak-kanak ini biasalah, ada sahaja idea mereka. Daripada mereka melekat dengan telefon bimbit dan komputer mereka, ini benar-benar jadi memori. Bagaimanapun, ada juga netizen yang mempersoalkan sama ada aktiviti ini mungkin menimbulkan bahaya bukan sahaja kepada dirinya tetapi kepada orang lain. Ia sangat berbahaya. Warga emas boleh terjatuh. Perlu ada lebih banyak kawasan bermain bagi kanak-kanak yang tinggal di estet perumahan HDB. Anda rasa macam nak marahnya, tetapi melihat bagaimana tren kanak-kanak dewasa ini, anda mengalah dan biarkan dia bermain. Dia masih kanak-kanak.